Di dalam sebuah kediaman, pemilihan langsir juga adalah antara elemen yang akan dititik beratkan bagi melengkapi desain skim dan juga konsep yang dikehendaki oleh klien. Seperti yang kita dapat lihat, ruang tamu merupakan public space di mana kita pelbagai aktiviti berlaku di satu ruang ini juga. Kalau lihat, kita ada dua tingkap yang berbeza, which is kita ada sliding door dan juga tingkap satu panel. Kebiasaannya, kita akan buatkan langsir double layer, which is kita ada kain day curtain dan juga night curtain. Untuk sliding door, kita akan propose ketinggian langsir itu daripada paras ceiling sehingga ke paras lantai. Ini akan memberikan impak langsir ini di custom mengikut ruang dan juga memberikan impak yang lebih tinggi pada sesuatu ruang ini. Okey. Kain yang selalu digunakan adalah kain linen, polyester, pelbagai jenis fabrik yang boleh digunakan. Tapi kita perlu memikirkan konsep mana ataupun kain mana yang paling bersesuaian dengan konsep sesuatu ruang itu. Selain daripada kain night curtain, kain night curtain ni adalah kain tebal dan kita akan komplementkan dengan lagi satu layer, which is kain kita panggil sheer ataupun day curtain. Okey. Dan sekarang ni kita ada dua tingkap yang berbeza, which is kita ada sliding door dan juga kita ada satu panel tingkap. So, adakah kita perlu gunakan material yang sama? Yes. Pemilihan material yang sama adalah lebih bertepatan dan bersesuaian. Tapi adakah kita perlu gunakan desain yang sama? Tak semestinya. Kalau di sebelah sini, kita telah gunakan desain French plate ataupun pinch plate. Untuk tingkap satu panel, desain yang paling bersesuaian adalah desain yang paling bersesuaian untuk tingkap ini adalah tingkap bombom blind sebenarnya. Tingkap bombom blind akan memberikan impak yang lebih simple, namun sangat senang untuk di-maintain dan melengkapi tema yang each other ni. Kalau lihat, this one material yang sama tapi design curtain yang berbeza. Kalau saya dapat lukiskan dalam kereta pentas ini, this will be kita punya night curtain. Design yang kita akan gunakan di sini adalah Singapore plate ataupun pinch plate, dan ini adalah sheer. Kenapa kita buatkan langsir ini? Kita buatkan dia full height, which is daripada paras ceiling sehingga ke paras lantai, untuk memberikan impak yang ruang ini lebih luas. Dan juga kenapa kita buat langsir ni end to end, sebab kita nak satu dinding ni kita custom supaya kita nampak curtain ni memang khas untuk this area. Begitu juga dengan tingkap satu panel di sebelah sini. Kita boleh mulakan daripada ceiling tingkap ni dan kita akan gunakan design woman. Kenapa kita memilih woman blind? Woman blind tingkap yang lebih simple dan kita boleh mengawal cahaya. Andai kata kita lipat all this woman blind, this folded ni, kita akan mendapat cahaya yang lebih luas dan memenuhi untuk ruang ni. Berbanding juga kalau tingkap ini kita tutup, this is woman blind dalam keadaan bertutup. Okay. Bila kita bertutup, dia akan tutup cantik je terletak macam tu. So, kalau perasan dia lebih simple. Dan kita lihat curtain ni lebih complement each other antara di sliding door dan juga di satu panel tingkap. Sebab apa? Kita pakai material yang sama tapi design yang berbeza. Okay. Ini antara tingkap-tingkap yang selalu kita akan jumpa dalam ruang tamu. Okay, kalau kita ni kita dah fokus dah pada ruang tamu ni. Okay, kita nak tengok juga ruang-ruang lain macam mana pula tingkap yang bersesuaian, design yang bersesuaian pula. Sekarang ni kita boleh fokus kepada ruang berganda. Kalau tadi kita dah pergi kepada ruang tamu tapi untuk ketinggian biasa, kali ini kita pergi kepada ruang tamu tapi ketinggian berganda. Okay, this one is agak tricky sebab memang perlukan hikmat daripada konsultan, pakar langsir anda untuk memberitahu, untuk memilih seleksi design macam mana yang paling bagus, material macam mana yang paling bagus, yang senang untuk maintain dari segi maintenance dan juga tahan lama. Ada dua faktor yang perlu kita diterapkan. Satu, pemilihan material yang berkualiti, yang bagus, tahan lama, UV protection. Itu adalah amat penting untuk dapur volume area, sebab kita nak lebih tahan lama, senang nak maintain juga. Okey, kebiasaannya
untuk double volume area, kita akan suggest motorized. Motorized system ni di mana kita membuatkan langsir ni hanya perlu dikawal dengan smartphone. Ini ada satu lagi kita suggest kepada klien, biar kita spend sedikit duit perbelanjaan untuk all these apps ataupun all this motorized system, sebab ini bagus untuk long term. Okey, andai kata kita ada banyak lagi ruang, kita ada ruang tamu, kita ada ruang bilik tidur yang ada banyak gelas yang perlukan ruang yang lebih tinggi, kita nak control. Kalau kita pakai smartphone apps, so untuk all the motorized kita boleh control dengan satu phone saja. Benda-benda tu memudahkan. Okey, untuk ruang berganda ni, kalau perasan, tak semestinya kita kena pakai double layer. Boleh jadi kita boleh pakai single layer saja, sebab kebiasaannya untuk double volume area ni kita perlukan keseluruhan cahaya ni untuk masuk dan memasuki ke ruang-ruang dalam ini. Sebab bila kita dah buat curtain untuk double layer, sama ada dia akan terlampau heavy dan kita akan kontrol susah untuk cahaya masuk. So bila kita pakai single layer sahaja, okey, kita senang untuk kontrol cahaya tu masuk and lebih simple. Bila kita pakai sheer pun, sebenarnya kalau satu lagi kita kurang perasan, bila kita pakai double layer, kain yang body tu je lebih berat. So bila kita pakai sheer sahaja, kain tu lebih nipis and nak maintain tu pun lebih mudah sebenarnya. Tak, itu lebih senang macam ni. And dia memberikan impak cahaya yang lebih luas masuk. Saya akan tunjuk juga satu lagi contoh bagaimana kalau kita gunakan double layer tapi design yang selalu kita pakai kat rumah-rumah lah. So bila kita pakai curtain biasa ni, perasan tak apa perbezaan dengan this curtain dengan motorized? Kalau motorized kita boleh kontrol cahaya, kita boleh kontrol kita punya curtain ni nak buka sampai panjang mana dan kita nak tutup panjang mana. So pada masa sama kita tak kacau kita punya film window ni supaya cahaya boleh masuk. Berbeza dengan tingkap jenis jahitan yang sama, tapi this one is bukan motorized, this one yang fixed. Kalau yang fixed ni, kalau kita perasan, sebahagian daripada tingkap yang bersaiz double volume ni kita dah tutup dengan curtain. So bila kita tutup dengan curtain, pada masa sama dia akan mengurangkan pencahayaan pada ketika siang hari. So benda ni sebenarnya kita tak nak, sebab penciptaan glass ni, double volume area ni, untuk kita memberikan impak cahaya yang akan masuk keseluruhan ruang tu pada siang hari. So this is dua perbezaan macam mana bila kita pakai motorized dan macam mana kalau curtain tu jadi bila kita pakai curtain saiz biasa. Dan untuk ruang berganda tak semestinya kita pakai double layer, kita boleh pakai single layer juga. So ini antara yang saya suggestkan lah untuk kita punya ruang berganda untuk ruang tamu. Okey, selepas ni kita dah tengok macam mana ruang tamu kita dah tata biaskan dengan pemilihan langsir yang lebih tepat untuk ruang tamu berketinggian biasa dan juga double volume area, which is yang itu adalah public space. Okey, yang ini pula kita nak fokus kepada bilik tidur utama. Bilik tidur utama ni adalah lebih privacy, sebab this is not a public space tapi lebih intimate space. So kalau ni kita lihat macam tadi, tingkap yang kita ada adalah one panel window, sliding window dan juga kita ada double volume area. Berbeza pula untuk bilik tidur, kita ada tingkap L panel dan juga kita ada tingkap box up. Tingkap box up ni sangat-sangat jarang, tapi ada berlakunya akan ada di rumah anda. So macam mana kita nak lihat pemilihan material and track dia macam mana, apa yang bagus. So apa yang boleh saya suggest untuk bilik tidur utama, kita akan menggunakan band track untuk area L shape ni. Kenapa kita menggunakan band track? Band track dia kita boleh curvekan curtain tu. So curtain tu boleh dapat penuh tanpa ada sebarang halangan untuk kita buka dan tutup langsir tu. So bila mana macam ni, dia tak akan terputus curtain tu. So bila jahitan sama, tapi apa yang membezakan di sini adalah kita menggunakan aksesori track yang berbeza. Kalau macam tadi kita gunakan track biasa, untuk yang ini kita pakaikan track band track. Sebab apa? Untuk this curve. Band track dia bagus untuk semua tingkap-tingkap yang bersegi dan juga tingkap yang melengkung. Kadang-kadang kita ada macam bay window. Bay window tu ada tingkap yang berpenjuru, ataupun kita ada tingkap yang curve.
So pemilihan band track adalah sangat ideal yang boleh buatkan curtain tu nampak lebih smooth dan lebih perfect untuk di ruang tu tanpa mencacat celakan tingkap yang pelik ataupun tingkap yang ada sedikit odd macam tu. Okey, kita dah lihat kepada tingkap yang corner window ni, kita fokus pula kepada tingkap box up. Selalunya tingkap box up ni selalunya rumah Mat Saleh, rumah overseas yang ada macam English style selalu akan ada tingkap box up ni. Sebab apa? Kadang dia suka duduk sini sambil baca buku, lihat kat luar. So tingkap apa yang kita suggest yang paling bagus? Tingkap yang paling bagus adalah Vermont blind. Sebab apa? Vermont blind adalah lebih simple dan tingkap ni boleh dilipat. Okay. So bila kita perlu kawal cahaya yang pada masa sama, tingkap ni lebih simple dan senang untuk di-maintain dari segi maintenance apa semula. And ada juga klien tanya, so now tingkap saya dah nampak pelik sikit sebab sekarang ni tingkap saya tinggi untuk bahagian sini, so tingkap yang dalam box up ni dah pendek. So macam mana kalau perasan di bahagian keratan ventas ni akan ada sedikit odd ataupun kejanggalan di mana kita lihat ketinggian tingkap ni dah ada berbeza-beza. So this is full height, but this one is custom, tapi kita custom dalam box ni. So adakah perlu kita satu lagi layer di luar? Tak ada masalah. Kita boleh buat satu lagi langsir ataupun tambah lagi railing di sini. Dan pada masa sama, kita akan copy balik this design. Okay, iaitu jahitan French plate ataupun Singapore plate. Dan kita layerkan dia satu lagi di luar, di bahagian lapisan luar. So kalau perasan, kita tambah lagi satu layer lagi di hadapan box up tu untuk mengkomplement dan buatkan tingkap ni lebih terletak cantik dan sempurna pada keratan ventas yang kita lihat di bahagian bawah ni tadi. Okay, dari segi pemilihan material, selalunya untuk bilik tidur utama klien lebih suka untuk kain blackout. So bila keadaan siang, matahari still tak masuk ke dalam, dan kadang kita nak tidur, kita nak privacy, so pemilihan material pun amat dititik beratkanlah untuk kediaman bilik tidur utama. So ini sahaja antara selalu yang saya akan share jenis-jenis tingkap yang ada di rumah kediaman anda. Selalunya kita ada satu panel window, 2 panel window, 3 panel window, and then kita ada juga untuk tingkap double volume area. Kita ada tingkap macam ni, kita ada double volume area tadi, and then this is corner window yang kita boleh kongsikan, dan juga sliding. So basically ni antara tingkap-tingkap yang selalu ada ataupun opening yang selalu ada. So sebenarnya curtain ni perlu ambil dititik beratkan dalam menjadikan satu ruang itu lebih sempurna dan saling melengkapi kepada setiap elemen-elemen yang ada dalam setiap ruang itu. Okey, untuk tingkap di bahagian tangga ni, kalau kita perasan tingkap ni lebih odd sikit. Dia ada satu ni rendah dan satu ini lebih tinggi. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita boleh memilih roller blind ataupun Roman blind, sebab dia akan berlipat cantik dan terletak macam ni. So sedikit sebanyak dia akan menutup kelemahan kepanjangan yang berbeza ini, sebab dia dah ada satu, kita panggil pelmet lebih kurang macam tu. So dia dah ada kepala langsir yang cantik untuk Roman blind ni, untuk mengamburi pandangan mata kita. Kenapa tingkap ni berbeza? Selalunya tingkap ni berbeza sebab tangga, kita ada tangga ni, dan tingkap ni berfungsi sebagai pencahayaan. So this is apa yang berlaku, dan kita boleh gunakan Roman blind untuk menutup kelemahan tingkap ni. Sama juga dengan gambar tingkap ni. Dalam satu ruang tak semesti tingkap tu akan sama kadang-kadang. So mungkin ada satu tinggi dan satu rendah, macam dalam gambar ni. So apa yang kita boleh lakukan, kita buat curtain tu full height. Okay, kita buat curtain tu full height untuk di kiri dan kanan. Okay. Bila kita buat curtain ni full height, pada masa yang sama kita ada dua tingkap yang orang tak akan perasan ketinggian dia berbeza, sebab kita ada day and night curtain. So bila kita dah ada day curtain, this one is night curtain, dan kita tutupkan kelemahan tingkap ini dengan kita ada sheer ataupun day curtain. So kalau perasan, dia akan menutupi tingkap yang pelik tadi, yang macam awkward macam tu kan, dan kita boleh dapat dua tingkap yang sama.
Begitu juga dengan yang tingkap ini. Apa yang saya nak fokuskan ni, sebenarnya bila kita buat langsir, okey, penting ni untuk langsir tu tidak terlampau labuh dan tidak terlampau senting. Curtain yang cantik perlu jatuh terletak paling setengah inci daripada lantai. Ketinggian labuh curtain tu paling cantik adalah setengah inci daripada lantai, tidak terlampau labuh seperti dalam gambar ni. So sama juga yang macam tu, kita boleh buat curtain tu ngam-ngam saja. Perlu ke full height? Kalau rumah tu dah memang tinggi, tidak perlu sebenarnya curtain tu sampai full height. Cukup dia atas sikit daripada frame tingkap pun tak ada masalah. Tapi labuh dia perlu cantik, labuh dia perlu terletak. Kalau rumah tu rendah, itu kita akan bagi satu lagi tips, kita buat curtain tu full height untuk bagikan make sure ruang tu tinggi. Sama juga dengan tingkap ni. Selalunya klien bila dia nak jimat, kita akan kurangkan kain. Bila kita kurangkan kain, kalau perasan kedua gambar ni, bezanya gambar ini dan gambar ini, gambar ni kita ada pleat. So pleat ni dia rapat, sudah buatkan curtain tu lebih cantik terletak. Dia punya pleat, kedut-kedut di atas ni. Kalau yang ini kita kurang kedut sebab kita nak jimat kain. Kadang-kadang bila kita nak cut cost, kita jimat kedut kain ni, curtain tu tak nampak cantik terletak sebab kita dah jimatkan kain tu. Sebenarnya tak boleh macam ni. Kita kena spend sikit berbelanja untuk make sure kedut ni akan nampak lebih banyak macam ni. Dia tak akan nampak sereping. So bila pleat lagi banyak, kedudukan kain tu dia akan lebih cantik daripada macam ni. Curtain tu akan nampak sangat jarang sebab kita nak jimat kain. Dia ada beza kedut ni dengan yang ini, kedudukan ataupun pleat curtain tu. Okay, antara tips yang saya boleh kongsi juga, okay, bila kita buat curtain, jangan labuh dia senting macam ni, dia tak cantik. Make sure dia full height daripada atas sampai ke bawah dan end panel to end panel. So kita nampak dalam satu dinding ni, curtain ni terletak dan di custom cantik untuk satu ruang ni lah. Sama juga antara tips-tips lain yang saya boleh kongsikan, bila kita pasang railing, contohlah anda kata bila kita nak pasang railing, adakah kita nak pasang track kita nak kena pasang betul-betul dekat frame ataupun atas sikit frame? Jawapan dia adalah kita kena pasang atas sedikit frame. Bila kita pasang atas sedikit frame, ini akan memberikan curtain terlebih tinggi dan tak kacau framing tingkap ni, takut ada masalah apa semua kan. So this is the way. And then kita kena lebihkan kiri dan kanan tingkap tu. Lebihkan kiri dan kanan tingkap tu, basi dia, kita panggil basi. Lebihkan kiri kanan dan juga ketinggian. So this is the way untuk kita letak rod, bukan macam ni sebenarnya. And macam saya cakap, bila kita buat langsir, jangan sekali langsir tu senting macam ni sebab dia akan memberikan ruang ni lagi kecil berbanding dengan macam ni. Kita boleh nampak curtain tu full berbanding macam ni. Itu sahaja tips yang saya nak kongsikan kepada anda semua. So basically, hopefully all these tips membantu anda untuk memilih material curtain dan jenis-jenis curtain yang sesuai untuk kediaman anda sebenarnya.